Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa berita yang mengejutkan saya sendiri yang mengatakan bila kita lagi tua, lagi boleh tingkatkan sikit blood pressure. Bukan nak tingkatkan secara sengaja, tapi kalau blood pressure dah rasa naik sikit, jangan ada panik, dan juga berat badan. So, dua ni kita akan fokus bersamaan dengan beberapa lagi faktor-faktor yang penting supaya bagi mereka yang kalau Tuhan panjangkan umur atas daripada umur 79, saya ulang 79, kerana antara 75 dengan 79 adalah angka hayat average bagi manusia di dunia zaman sekarang. Zaman sekarang ada yang 72 sahaja, ada sampai 79 pun ada, bergantung kepada negara mana anda tinggal, medical coverage dia, ataupun cara-cara pemakanan, gaya hidup anda sendiri. Boleh? Okey. Sebenarnya kita tak boleh lambatkan 1 minit, 1 saat, ataupun cepatkan 1 saat, betul? Cuma saya nak cerita dari sudut sains. Ada orang dah buat kajian mengatakan ada sesuatu yang kalau kita terlanjur umur, maksudnya 90, 80 ke atas, apa yang kita boleh lakukan. Mana tahu kan, insyaAllah kalau Tuhan panjangkan umur. Bahayanya ialah kalau kita panjang umur tapi kita sengsara dengan masalah nyanyuk, masalah diabetes, potong kaki, atau kena kanser, penyakit-penyakit autoimun yang tak boleh baik. Ini yang menyebabkan arthritis, sampai takat semayang atas kursi tak apa juga. Tapi kadang-kadang nak panggung kepala pun tak boleh. Maksudnya nak angkat badan pun dah tak boleh. Jadi kita nak isu-isu ni kita boleh prepare ataupun kita bersiap sedia. Boleh? Kalau dah masuk tu sila tekan share supaya yang lain juga boleh cuba mengikuti program kita secara profesional, sekurang-kurangnya belajar ilmu baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita mengatakan kita boleh tingkatkan sedikit blood pressure kita apabila kita lanjut usia. Ingat bila saya kata lanjut usia tu atas daripada zaman sekarang, orang atas pada 70. Kalau dulu atas pada 60, dah kira warga emas. Sekarang bagi saya dan ramai negara-negara barat pun umur 70 baru dipensionkan. Tahu tak pension? Okay. Kalau tekan 60 tu masih diiktiraf sebagai boleh berfungsi seperti sedia kala. Okay. Sebenarnya begitulah zaman-zaman sekarang ni. Kalau 140 over 90, some doctors dah mula bagi ubat. Kalau you ada dengan gejala-gejala seperti pening kepala, ataupun loya, ataupun terhuyung hayang, kadang-kadang nak jatuh, nak pita, merasa sebab high blood pressure, sakit tengkuk, rasa keras je belakang ni. Setengah orang kan, kalau touch the border je dah mula pening. Tapi setengah orang tu 150 upon 100 masih lagi relax je. Dia boleh main bola pula lagi. Okay. Maksudnya boleh pergi berjalan shopping lagi. Dia tak rasa apa. Kan ada orang sampai 180 upon 100. Masih lagi dia rasa tak rasa, dan ini bahaya. Cuma bila kita atas daripada 80, dengar, kalau takat 150 maksimum, okay, bawahnya 100, you tak payah ambil ubat lagi. Okay. Bila you campur atas dengan bawah, dia masih lagi bawah pada 250. Saya ulang, atas campur bawah, atas tu systolic, bawahnya diastolic. Anda boleh tahu tak anda punya berapa? Cuba tengok. Anda punya sendiri, cuba campur sekarang, atas campur bawah berapa? 150 upon 100, kalau you tidak ada gejala apa-apa, maksudnya tidak ada pening, tidak ada loya, tidak ada sebarang komplain sakit, keras leher dan sebagainya, rasa inilah, badan rasa macam pening kepala semua tu, so please, you discuss dengan doktor you dulu, mungkin dia bagi ubat sedikit nak turun, tapi jangan bila umur 80 ke atas nak kelang kabut bagi turun ke bawah sampai bawah pada 120 upon 80. Saya ulang, jangan bawah pada 120 upon 80 kalau you punya blood pressure sekarang about 140 upon 90, which is borderline. Ataupun 150, dah cross border, selalu orang kata 140 kan, systolic, bawah tu katakan 100 tu maximum. So setakat ni kajian ada satu yang dibuat di Amerika ni,
Dia buat orang panggil Club 90 Plus. Dia ada program 90 Plus. 90 Plus program ni maksudnya semua yang above 90 yang masih hidup, dia dapati mereka yang borderline, blood pressure yang tinggi sedikit, hidupnya cukup cun. Maksudnya dia tenang, dia tidak jatuh, dia tak pengsan. Maka kalau orang yang bawah pada 110, 100 upon 70, dia dah mula turun huyung hayang. Padahal 110 upon 70 ataupun upon 65 tu kira very good kan, low kan, very normal and low. Tetapi kalau orang yang umurnya meningkat, jangan bawah pada 100 upon 60 tu, memang you akan pengsan. Akan orang kata apa, tumbang-tumbang nanti. Sebab apa? Katanya bila pressure tu rendah sangat, dia tak sampai ke kepala. Maksudnya oksigen tak sampai lah. Faham kan? Jadi dan you pun kadang-kadang daripada duduk, posturenya nak bangun cepat-cepat tu kadang-kadang boleh nak pitam. Betul? Bukan kata orang tua, orang muda pun boleh jatuh. Kadang-kadang kalau kelang kabut sangat bangun. Betul kan? Daripada sembahyang semua tu. So hati-hati. Satu, blood pressure dibenarkan tinggi sedikit daripada borderline. Maksudnya dah keluar daripada julat. That means you dah above the normal range yang doktor selalu nak bagi ubat tu. So kalau you tidak ada komplain apa-apa, tak payah makan ubat. Kecuali kalau dia naik atas daripada 150 upon 100. Ingat tak? 150 upon 100 campur 2 jadi berapa? 250. Anything above 250 is considered high. Walaupun you dah berumur. Semua boleh ikut ni tak? Okay. Alright. So dibenarkan over sedikit. Sampaikan 150 upon 100 pun masih, kalau tidak ada komplain, no medication. Number 2, kalau you punya berat badan, ni kita dah umur 60-70 ni dan mula nak naik kan, ataupun dah naik, buncit pun sikit saja nampak, tapi tak adalah sampai boroi. Perkataan boroi tu berarti begini, badan you dah cantik tetapi perut terlalu ke depan. Itu satu. Kalau sedikit sahaja dan you punya BMI, tak ada, Body Mass Index, lebih kurang 30, 31, masih lagi dibenarkan. Kalau tidak, kalau nak jadi fit betul, kalau 30 tu dah dikira tinggi. BMI maksudnya apa dia? BMI itu you punya body weight dalam kilogram, bahagikan dengan height dalam meter, kali height in meter. Pening kepala ni. Okay. Akak, makcik, minta maaf. You sabar. Saya cerita bagi mereka yang nak buat calculation ni. Okay, tulis you punya berat badan, katakan 70 kilogram. Bahagikan bawah tu tinggi. Tinggi katakan 170 centimeter. 1.7 lah. Sebab saya kata apa? Dalam meter. So 1.7 kali dengan 1.7 kat bawah tu. Okay, so ketinggian kali ketinggian, buat dulu yang bawah. Jadi yang atas kilogram divide by figure kat bawah tu. Kalau atas daripada 30, kalau nak diiktirafkan, itu dah dikira obese ataupun overweight. Namun saya kata apa tadi, kalau kita atas pada umur 70-80, kalau sampai 32, 33 pun tak apa lagi. Itu maksud saya. Yang saya kata, jangan terlalu kurus bila tua. Saya ulang lagi sekali, jangan terlalu kurus kering masa tua, sebab body kita perlukan sedikit fat, sedikit muscle, sedikit inilah, isi lah orang kata kan. Sebab kalau kering, dah lah kering, maksudnya kurus nanti dan kering, jadi kita punya apa orang panggil, proses penuaan tu lebih cepat berlaku. Bila lebih cepat berlaku, dia bukan takat nampak tua saja. Itu bukan isu besar, tapi dia boleh bawa sekali dengan penyakit apa yang saya kata, penyakit orang tua-tua ni, walaupun sihat walafiat, tapi kalau dah tak kenal tarikh people ask you what day today, selalunya, ataupun dia baru bagi tahu kat you 3 perkataan tak sampai seminit, you dah lupa, ataupun you sendiri cari kunci selalu sangat tak jumpa, itu memanglah kereta memang dah tak boleh bawa dan sebagainya. It's okay. Tetapi you nak tahu tak, zaman sekarang masih ada Club 90 Plus ni, umur 90 ke atas, bawa kereta, pergi gym pun ada, tapi dia angkat ringan-ringan lah. Maksudnya dia boleh badannya besar sedikit. Yang tak boleh ialah kurus kering.
Sebab dibuat kajian orang yang 90 ke atas ni, kalau dia terlalu kurus kering, dia cepat lagi tua dan cepat lagi berpenyakit walaupun Tuhan panjang umur dia. Jadi dua faktor yang mengejutkan saya ni, saya ingatkan lagi tua patut you lagi slim-lim lah kan. Tapi tak. Dia tak kata jadi gemuk. Oh no. Dia tak kata jadi obese. No. Dia tak kata overweight. No. Dia kata cuma sedikit berisi. Jadi pelajaran pada malam ni you dah dapat. Dua yang tak disangka-sangka. Satu, blood pressure okey kalau over sedikit, dan berat badan over sikit digalakkan pula tu. Bukan kata dibiarkan atau dibolehkan, tapi diminta you jangan terlalu kurus. Ada beberapa lagi yang you harus ingat, iaitu bila dah tua ni, saya cuma tambah sikit bonus untuk you pelajari. Ada orang kata jangan kerja kuat sangat lah, ataupun tua-tua ni patut you retire je, pension lah. Tak payah. Bukan pasal kita pension tu kita boleh orang panggil hidup dengan lebih sihat walafiat, tetapi orang yang aktif, kepalanya selalu ada benda dia fikir, ataupun dia main game-game, dia selalu acahkan dia punya pemikiran tu supaya mencari jawapan. Sebab apa? Benda-benda macam ni, selain daripada darah tinggi, tadi saya kata dibenarkan tinggi sikit, berat badan, sekarang tentang kerja pula, diminta you jangan berhenti. Diminta you berterusan. Dahsyat tak dahsyat? Selalu orang kata, biar pension awal sikit, boleh tenang. Tak. Lagi tenang, you lagi jadi kosong, otak you tak mau memikir sesuatu apapun, tak diperah langsung, memang burn. Itu yang jadi nyanyuk cepat tu. Ada orang kata kena happy all the time. Betul. Siapa yang tak happy? Saya pun tagline saya apa, let go and be happy kan. Tapi kalau ada waktu-waktu yang terpaksa you lalui kesedihan atau dugaan dan sebagainya, tak apa. Katanya bila orang tua-tua ni ada sedikit cubaan, dugaan dan sebagainya, dia boleh orang kata memproseskan proses penuaannya tu dengan lebih terkawal, dan nampak dia boleh ceria apabila dia moodnya patah balik kepada happy tu. Kalau tidak, kalau nak happy je dalam hidup, itu bukan dinamakan manusia. Jadi kita kena kenal. Ada tambahan sikit tentang agama. Memang orang lagi tua, lagi dekat dengan Allah, betul tak? Lagi dekat dengan agama, betul. Tetapi tidak semestinya itu sahaja. Maksud saya, jangan tinggal langsung. Kadang-kadang lepas pada umur 60 ni tak mau lagi dah nak pergi balik kepada dunia langsung. Itu pun dalam kajian mengatakan kalau lupa langsung pada dunia, dunia pun akan lupa pada you. Yalah, memang kita nak pergi ke akhirat, betul ya. Tapi tak salah, dalam 24 jam yang kita hidup tu, pastikan yang gaya hidup mesti dibetulkan dari sudut kesihatan. Sebab tidur waktu siang masa ni digalakkan lebih sedikit. Saya ulang, nap yang dipanggil kalullah tu, betul tak? Yang tidur waktu sebelum zuhur atau lepas zuhur, yang 20 minit setengah jam tu memang dah dibuat kajian sekarang. Mak Saleh ni entah-entah dia ambil daripada kita punya idea yang tidur tengah hari tu. Rasulullah SAW kan sunnahnya tidur tengah hari tu rupanya 29% kurang dari segi kematian. Cepat. Yalah, bagi kita bukan kita boleh kontrolkan, tapi bagi segi sains dia buat kajian, apabila ditidurkan, direhatkan waktu tengah hari itu, ni tengah hari ya, bukan tidur waktu lain, tengah hari dibuat kajian, masalah penyakit jantung, penyakit ni metabolic syndrome seperti high blood, tu semua tu boleh kontrol dengan tidur. Dan dari segi panjang pendek umur, 29% improvement kalau dapat tidur waktu tengah hari. Jadi orang pencen ambil kesempatan ni pelajar tidur tengah hari. Tidur pendek, power nap. Dan last kali ialah tentang kahwin, tak kahwin ni. Ada orang buat kajian mengatakan orang kahwin saja yang boleh panjang umur. Maksudnya ada partner dan sebagainya. Jangan you risau. Sebab bila umur 70 ke atas, kadang-kadang partner dah pergi dulu. Tak tahulah siapa pergi dulu, betul? Tak semestinya bila partner you pergi, jangan ambil fakta yang selalu orang kata, oh bila partner dah pergi, you pernah tengok kan, kalau abang dah pergi, nanti tak sampai setahun, isteri pula pergi. Itu memang Tuhan dah tentukan. Tapi dari segi sains tak semestinya.
Okay. You kena cari aktiviti-aktiviti lain yang boleh dipenuhkan kembali supaya tidak murung dan berterusan hidup you. Cukup dulu supaya you dapat ilmu ni. Saya cuma nak bagi tahu kenapa you kena dengar cerita ini. Sebab kajian mengatakan setiap 5 tahun selepas umur 60, kita punya proses nak kena nyanyuk double. Maksudnya ada chance nak kena tu 2 kali lipat kalau bandingkan dengan orang bawah pada umur 60. So berhati-hati apa yang saya kata ni. Baik, kita doakan supaya anda sentiasa kalau panjang umur dalam keadaan sihat walafiat juga hingga ke akhir hayat. InsyaAllah kita doa bersama. Boleh? Okey, dunia bahagia, akhirat syurga, senyum somo. Let go and feel good. Okey, jangan lupa kepada top 3 tu. Sanctuary oil, vitamin D3 tu, Santera tu dan Moringa Plus. Memang, oh by the way, Royal Coffee pun orang punya kejar sekarang. Dan ramai yang beli bukan daripada scammer. Saya cukup teruja lah dengar macam tu. Jumpa lagi dengan topik yang lain di waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okay?